Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Salam pencerahan, salam pertemuan di alam maya. Salam bahagia, moga Anda kekal bahagia dan selamat bersama keluarga yang dikasihi. Baik saudara, apa khabar saudara Hafiz Wan Basirun? Moga Anda sihat dan keluarga bersama keluarga saudara Hafiz. Waalaikumsalam Hafiz. Begitu juga saudara Izam Osman. Waalaikumsalam. Saudara Seri Nur. Puan Sri Nur, Saudara Abdul Hadi Sharif, Saudara Rosli Le, apa khabar ni? Semoga sihat ya. Puan M. Bakri, Fazil Yub, Ruby Tin, apa khabar Bi? Ruby ini hadir bersama pasangannya. Doa saya sentiasa mengiringi kebahagiaan untuk anda dan pasangan ya. Dan pada teman-teman, kalau boleh like and share serta subscribe. Itu yang paling penting bagi saya. Setiap kali anda share, anda subscribe, memberikan saya semangat untuk terus memberi pencerahan. Sebab lain tak ada saya minta daripada anda adalah like, share and subscribe. Jangan lupa tu saudara ya. Saudara Muhammad Amin Jack, Saudara Man Omar, Saudara Fulan Si, Muhammad Effendi, Saudara Mazlan Ahmad, Mito Biti, Muhammad Radhi, Joka, Mas Albanj Wahab, Hashim Atan, Zaliza, Mustafa Yusof dan teman-teman yang lain yang tak sempat saya santuni, insya-Allah akan saya santuni usai pencerahan malam ini saudara. Saudara, hari ini hari Ahad tanggal 10 Oktober 2021 yang merupakan hari yang ke-570 negara kita dijengah ataupun diserang oleh wabak virus corona. Saya cuma mendapat hari ini kiriman daripada Kementerian Kesihatan jumlah jangkitan saja, iaitu hari ini kurang daripada semalam 8,743, hari ini susut 7,373. Itu saja jumlah yang saya dapat, dan untuk negeri-negeri hari ini tiada jumlah keseluruhannya pun. Kenapa saya lihat ada bercanggah, sebab contohnya macam semalam di Perlis 66, takkan hari ini pun 66. Jadi jumlah yang diberikan kepada saya, bila saya lihat bercanggah, saya tidak akan santuni anda. Kerana saya lihat bahawa macam ada sesuatu yang nak disorok. Jadi sebut saja, jadi kurang. Semalam 8743, hari ini 7373. Keterangan lain tak ada. Kalau yang ada pun semalam punya laporan. Jadi saya minta maaf saudara, saya tidak boleh memberi pencerahan daripada tarikh ini jumlah untuk negeri ke negeri saudara ya. Bagaimanapun jumlah jangkitan untuk bulan ini, kalau benar 7,373 yang dijangkiti untuk bulan Oktober ini, setakat 10 hari sudah 93,389. Itu saja saudara. Minta maaf. Baik, kita terus dengan pencerahan tentang tazkirah singkat ya Saudara Zul Ali, Saudara Cik Mandan. Tazkirah singkat kita ini iaitu saudara, kenapa tidak kita berusaha untuk mencontohi akhlak Rasulullah ya. Baginda Rasulullah selalunya baginda diam, baginda lebih banyak diam, dan baginda berbicara bila perlu. Pembicaraannya fasih, ringkas tetapi padat. Jadi bila menghadapkan, baginda juga menghadapkan seluruh tubuhnya bila berbicara dengan seseorang. Jadi kalau kita sepatutnya kita contohi, bila anda berbual atau berbicara dengan teman-teman, halakan tubuh anda sepenuhnya. Jangan pandang ke lain, cakap ke lain dengan kerling saja. Kemudian hatinya selalu sedih. Hati baginda Rasulullah SAW selalu sedih kerana inginkan umatnya dalam kebaikan dan terlepas daripada azab Allah SWT. Baginda selalu menundukkan pandangan kerana tawaduknya dan berfikir terus menerus, menghargai nikmat sekecil apapun tanpa memperlekehkan. Kalau makanan yang disajikan pada baginda tak sedap macam mana pun, baginda jamah, dan kalau baginda rasa kurang sesuai dengan seleranya, diketepikan saja begitu. Sekecil-kecil pun baginda akan melafazkan alhamdulillah. Kemudian baginda tidak pernah marah sesuatu yang ada kaitan dengan urusan dunia. Marah bukan kerana nafsu ya. Jadi apabila kebenaran dipermainkan, baginda akan bangkit untuk berusaha mempertahankan kebenaran. Jadi apabila marah baginda seringkali hanya memalingkan muka. Mana tak sukalah tu. Bukan bertegang leher dan sebagainya. Tapi apabila suka, baginda akan memejamkan matanya.
Ini akhlak baginda Rasulullah SAW. Jadi tidak pernah baginda melontarkan kata-kata yang kotor, yang keji, ataupun buat keji yang melampaui batas. Baginda tidak pernah berteriak-teriak di pasar, macam setengah orang terjerit-jerit berkempen pilihan raya dan sebagainya. Tak ada. Dan tidak pernah baginda membalas kejahatan dengan kejahatan. Dengan saya ingat peristiwa baginda, bagaimana rumah baginda dilemparkan dengan najis oleh Abu Lahab. Tapi baginda tak ada pun membalaskan dengan cara najis balik ke rumah Abu Lahab. Saudara, malahan apabila disantau, baginda disantau ataupun diracun oleh pemuda daripada Yahudi, baginda mendiamkan diri. Cuma waktu saat-saat akhirnya baginda mengeluh, aduh, betapa bisanya racun yang diberikan oleh Yahudi, saudara. Dan baginda sering memaafkan dan berlapang dada, dan tangan baginda tidak pernah memukul selain untuk berjihad di jalan Allah. Itu adalah sebahagian daripada akhlak baginda Rasulullah yang elok kita santuni, yang elok kita jadikan tauladan. Saudara, insya-Allah besok kita sambung lagi tentang akhlak baginda Rasulullah, idola kita, pemimpin agung yang kita ikut segala sunah-sunahnya. Kita santuni pula mutara kata daripada Saudara Hibil. Apa khabar Saudara Hibil? Kata Hibil, biarlah kemanisan akal budi anda beroperasi pada tubuh, pakaian dan tempat tinggal anda. Jadi biarlah, dia kata, kemanisan akal budi dia dapat terjelma melalui pada tubuh, pada pakaian dan juga pada tempat tinggal kita. Jadi kalau kita ni berfikiran kotorlah tempat tu. Tapi kalau kita bersih, pastikan rumah kita bersih, pakaian kita bersih. Terima kasih Saudara Hibil dengan kiriman mutiara kata. Baik saudara, laju hari ini sebab ada beberapa perkara yang akan saya santuni. Seperti biasa, sekejap saja, iaitu e-commerce. Jadi kalau saudara mempunyai produk, bahan-bahan yang mau diwawarkan, sila hubungi Al-Zahar 011-330-41241. Saudara juga boleh berhubung dengan Al-Zahar untuk membuat pesanan, iaitu haruman setangi bakor. Jadi saudara, ini adalah untuk mewujudkan aromaterapi dalam bilik ataupun di rumah anda. Orang tua dulu dia suka bakar kemian pada malam Jumaat. Jadi sekarang ni ada bakor. Bakor ni adalah merupakan wangian sunnah Rasulullah SAW. Banyak manfaatnya kalau kita dapat membakar bakor di rumah kita, kerana wangian bakor ini wangian yang disukai oleh para malaikat dan paling dibenci oleh syaitan. Wangian bakor ini dapat mewangikan ruang dan juga boleh diasapkan pada pakaian sebagaimana sunnah Rasulullah. Jadi kalau saudara berhubung dengan Azhar, jangan pula lupa memesan produk ibunya, iaitu rendang tok dan bahulu berdal. Kita orang Perak, yuk. Bersama-sama dengan Azhar, saudara juga boleh buat pesanan, iaitu herba penawar virus, itu sumek, dan juga ini herba seirah. Ini sumek ni jenis herba seirah dengan zafran yang berupa bulat-bulat warna merah datang dari Timur Tengah, iaitu Turki. Samping itu juga boleh dapat, boleh minta pada dia kiriman padanya, iaitu madu daripada tanah Arab, itu madu habatus saudah, Dan sila berhubung dengan Azhar. Juga saudara boleh mewawarkan produk saudara dengan menghubungi Siti Farehah 017-711-4300. Kalau menghubungi Siti Farehah, jangan lupa dendeng manis Siti Farehah. Saya juga mendapat tahu benda Syauqi Kizinis juga membuka balik perusahaannya, pada perniagaannya, itu buah-buahan. Ini untuk teman-teman yang berada di sekitar Lembah Kelang. Kalau ingin makan buah-buahan yang diimport, yang murah dan kualitinya AAA, boleh hubungi Syauqi di 012-357-5703. Jadi bila dihubungi, beliau boleh menghantar buah-buahan itu ke rumah anda. Itu e-commerce antaran percuma. Saudara boleh berhubung dengan Syauqi 012-357-5703. Jadikan makanan harian buah-buahan saudara. Di samping itu jangan lupa, yang terakhir sekali adalah sambal kering dari dapur Cik Siti kita. Dan ini boleh dinikmati dengan makan bersama nasi dan telur goreng. Sedapnya menjilat jari. Boleh hubungi saudara Muhammad Niza 019-482-4504.
Saudara ya. Murah, bukan mahal mana pun. Tak mahal. Boleh hubungi saudara Muhammad Nizar 09-482-4504. Sambal kering dari dapur Cik Siti kita saudara. Baik saudara, seperti biasa, salam impian moratorium dan tuntutan pengeluaran wang daripada kumpulan wang simpanan pekerja RM10,000 secara tuntas. Besok hari bekerja, dan teman-teman yang mohon pengeluaran, silalah berhubung dengan kumpulan wang simpanan pekerja. Tuntutlah, itu hak anda. Jadi walaupun sehingga saat ini kumpulan wang simpanan pekerja masih lagi belum membuat kenyataan sama ada boleh diizinkan pengeluaran RM10,000 ataupun 10% daripada simpanan anda. Tapi kalau yang ada dia kata RM5,000 bagi RM1,000 sebulan pun kita tuntut juga. Bagi mereka yang dah dapat bulan lalu, bulan lepas, sepatutnya bulan ni kena dapatlah balik lagi, tambahan lagi RM1,000. Sila hubungi kumpulan wang simpanan pekerja. Saya mendoakan agar teman-teman memperolehi hak anda, saudara. Dan tentang bank ini, saya masih lagi belum dapat memberi pencerahan, saya minta maaf. Tapi kita mesti menuntut agar pihak pimpinan negara, terutama Kementerian Kewangan, sentiasalah mereka prihatin pada nasib negara kita, saudara. Ingat saudara, kalau negara berbelanja tanpa had, maka negara kita akan muflis. Kita mengharapkan persidangan parlimen besok ada dibincangkan permasalahan tentang kewangan negara, perbelanjaan dan sebagainya. Kerana mulai penghujung bulan ini akan bermulalah sesi pembentangan bajet negara kita. Baik saudara, tajuk perbincangan kita malam ini adalah bayang-bayang tsunami politics. Saudara, bayang-bayang tsunami politics. Sebelum saya memberi pencerahan tentang apa saya maksudkan dengan bayang-bayang tsunami politik, kita santuni dulu pantun Pak Nazil. Kata Pak Nazil, melemak cabuk pindang gelama. Mungkin saya tak tahu, cabuk tu bukan apa cabuk yang pukul kuda. Cabuk ini adalah sejenis ikan laut. Pak Nazil ni bagus. Dia banyak ni perkataan-perkataan yang kita tak tahu, yang ada tersimpan dalam mindaannya. Saudara Zaid Mahal, Saudara Abaidin, Saudara Abdullah Halim Mahmud, Puan Badariah Yaakob. Melemak cabuk pindang gelama, goreng kulat minyak sapi. Dalam sebuk RUU 355, berubah kiblat senyap menyepi. Itu kata Pak Nazil. Dulu sebuk RUU 355, pindaan perlembagaan dan sebagainya. Tapi bila berubah kiblat, senyap menyepi. Maksudnya, bila dah jadi menteri, dah duduk bersama dengan kerajaan, senyap sepi rupanya. Itu pantun Pak Nazil yang harus kita lihat bagaimana beliau menyindir pimpinan daripada Pak Lebay ni. Jadi, pantunnya itu, melemak cabuk pindang gelama, goreng kulat minyak sapi. Dulu sebuk RUU 355, berubah kiblat, senyap menyepi. Kemudian katanya lagi, Pak Nusi di Pasar Ajil, jual pegaga sebuah delima. 2 vaksinasi meraih sijil. Lengkap 3, dianugerah diploma. Itu dia bertanya pula. Sebab Kementerian Kesihatan kata nak ada pula lagi untuk melengkapkan vaksinasi kita ni kena 3 kali cucuk. Itu persoalan. Begitu tingginya cara Pak Nazir menyantuni dan menyindir pimpinan yang dilihat oleh beliau sebegitu bagi saya ilat lah, saudara. Kemudian malam ni banyak pantun saya dapat. Saudara Chan Tok Loy. Chan Tok Loy dia kata, siang pergi malam menjelma, cari rezeki menyara keluarga. Orang politik kini begitu hina, dapat kuasa lupa negara dan bangsa. Itu saudara Chan ya. Katanya lagi, esok boleh rentas negeri, lawat ibu bapa yang dikasihi. Panduan dan nasihat mesti diikuti. Selamat semua bersuka hati. Itu beliau memberi peringatan kepada kita. Tidak lupa juga sahabat saya, saudara Nordin Malik. Ni orang Perak yuk. Kata saudara Nordin Malik, semak kampung jadi hutan, nampak jauh pokok kelapa. Kusangka kalah jadi ingatan, balik berkuasa perangai serupa. Ni saudara Nordin ni, dia kata bila Barisan Nasional ni kalah, jadi menjadi pengajaran atau menjadi ingatan.
Jadi apabila mereka berkuasa, seharusnya sedar diri, insaf diri. Rupa-rupanya bila dapat berkuasa, perangai lama balik datang. Seperti yang saya katakan, dulu bila tak ada kuasa, macam-macam. Itulah, inilah. Bila dapat kuasa, jadi kita ingatkan waktu kalah dulu tu adalah kesedaran. Tak ada. Saya juga mendapat kiriman daripada Pak Sujit daripada Kelantan. Cuma dia kata, salam tekuk, saya harap pantun yang saya hantar ni layak untuk disebarkan. Tapi kalau ada salah silap, katanya harap maaf lah. Dia sekarang ni rupanya adalah bekas kaki tangan di radio TV Malaysia RTM di Kota Baru. Dia sekarang ni dia kata, saya sakit dah 8 bulan terlantar, menunggu giliran untuk buat operasi pembedahan kanser hati. Dia tak ada buat apa, dia mencatatkanlah pantun-pantun ini untuk mengubat lara hatinya. Dalam usia 60 tahun, mantan orang RTM ni. Saya dulu pun pernah juga bersama di RTM. Saudara, apa kata saudara Pak Jusi, Pak Sujit dari Kelantan? Dia kata, mencari ikan dalam pasar dapat seekor ikan jenaha. Jadi YB tanggungjawabnya besar. Ukurlah joran sebelum dicampur. Jadi kalau anda nak jadi yang berhormat, ahli parlimen, ahli luar negeri, ukur baju di badan sendiri. Sebab tu dia kata, ukurlah dulu joran tu sebelum dicampur umpan tu. Nanti patah joran tu kalau dapat ikan yang besar. Tinggi maksudnya tu, saudara. Kemudian kata Pak Sujit lagi, Puteri Raja naik pedati ditemani oleh dayang istana. Pemimpin ikhlas susah dicari. Masuk politik nak cari harta. Itu sebenar-benarnya. Itu saya rasalah sebenarnya Pak Su dia pun melihat keadaan apa yang berlaku di negara kita hari ini. Dia tak macam dulu lagi. Pemimpin hadir untuk memberi khidmat bakti, tapi sekarang ni pembelaan untuk rakyat hanya sekadar satu dongengan cerita saja. Tidak lebih daripada untuk menggamit sokongan, untuk menggamit agar mereka dilantik sebagai pemimpin. Saudara, kemudian baik kita masuk dalam gedung ilmu hari ini. Jangan lupa saudara, saya mengambil curipan daripada buku kiriman sahabat saya Tan Sri Johan Jaafar, terbitan Dewan Bahasa dan Pustaka, tentang bahasa orang kita dahulu, bahasa orang-orang tua, bahasa Melayu lama berhubung dengan pemimpin. Ini pemimpin dalam ungkapan Melayu. Ini adalah yang dicatat semula oleh Tenas Effendi. Jadi beliau mencatatkan bagaimana seorang pemimpin itu seharusnya memiliki sifat yang terpuji. Bukan pemimpin itu hanya sekadar pemimpin. Saudara, seorang pemimpin itu mesti dilihat sebagai seorang yang benar-benar pemimpin, jiwanya, tindakannya, tindak tanduknya. Kerana mengikut bicara orang dulu-dulu Melayu yang diimpikan oleh bangsa Melayu, pemimpin itu pertama sekali katanya tahu duduk dengan tegaknya, tahu alur dengan patutnya, tahu berbudi, arif memberi, tahu menimbang, arif menegang, tahu merasa, bijak berbicara. Pemimpin itu tahu membaca dalam gelap gelita, tahu menyemak dalam kemak, tahu memandang masa mendatang, tahu menengok hari esok. Kerana pemimpin itu tahunya memelihara harta pusaka, tahunya juga menjaga harta soko, tahu membela segala rakyatnya, tahu menjaga kampung halaman. Itulah pemimpin yang tahu menyukat sama pepat, tahu membagi sama isi, tahu berjalan tidak melendan, tahu melangkah tidak melapah. Itu bicaranya bagaimana pemimpin yang diharapkan oleh bangsa kita yang dahulu, yang dicatatkan dalam perbualan mereka bila mereka mengatakan pemimpin itu begitulah wajahnya. Kita sambung lagi malam besok dalam gedung ilmu kita. Jadi kepada saudara yang menyunting semula live saya ini dan dimasukkan ke dalam channel YouTube, maka semua itu adalah tanggungjawab anda. Saya tidak bertanggungjawab. Kalau anda gunakan sepenuhnya, itu tak ada masalah. Tetapi jika anda menyunting live saya ini dan anda masukkan dalam channel YouTube, masukkan dalam Instagram dan sebagainya, itu tanggungjawab anda atas sebarang komen daripada mereka yang mendengar, melihat, membaca dan sebagainya.
saya tidak bertanggungjawab. Ini saudara perlu ingat, ini adalah pencerahan politik. Tidak lebih daripada itu, yang berupa satu penjelasan terhadap setiap apa yang berlaku yang saya lihat kalau melalui pembacaan di media sosial, kiriman daripada teman-teman. Jadi prinsip kita adalah kita mesti bersetuju untuk tidak bersetuju. We must agree to disagree, dan kita menggunakan bahasa-bahasa yang harmonis. Ingat saudara, bahawa kita adalah warga cinta damai. Saudara, itu prinsip kita, saudara. Kalau nak kirimkan apa-apa semua berguna, kalau nak argue, saudara Abdullah Bakar, saudara Mary, saudara Asnadi Sulaiman, gunakanlah bahasa-bahasa yang molek-molek. Janganlah maki hamun dan carut-mencarut. Itu bukan bahasa kita. Saya bukan seperti orang lain yang menggunakan media sosial, maki hamun orang. Itu bukan saya. Kalau boleh kita gunakanlah, kita santunkanlah dengan bahasa yang seharmonis mungkin. Sesuatu yang agak menggerunkan saya, agak membingungkan saya apabila tersiar berita bagaimana pemilikan tanah di Sudan yang dibeli oleh Petronas. Sebab syarikat Petronas milik negara kita melebarkan sayapnya sehingga ke negara Sudan dan ke seluruh dunia. Saudara, tapi bila-bila sekarang ni menurut laporan bernama pada 8 hari bulan 2 hari lalu, iaitu berlaku apabila berlaku perubahan kerajaan di Sudan. Jadi pihak pemimpin negara tersebut mahu mengambil alih tanah tersebut. Jadi sebenarnya Petronas menegaskan, menurut Petronas, bahawa hak milik tanah yang menempatkan kompleks Petronas kita di Khartoum sebenarnya kita peroleh secara sah mengikut undang-undang. Jadi kita mengharapkan, kita berdoa agar tidaklah Petronas ini terinaya apabila tanahnya dirampas oleh kerajaan Sudan. Jadi sekarang ini katanya oleh kerana tiada persebaran perkembangan positif setakat ini, Petronas telah bertindak memfailkan permohonan arbitrasi iaitu timbang tara di Pusat Antarabangsa bagi penyelesaian pertikaian pelaburan berhubung perkara tersebut. Saudara, sama-sama kita berdoa agar Petronas tidak kehilangan tanahnya. Nilainya bukan sedikit, saya. Jadi sebab itu saya katakan, bila kita bermasalah dengan Pulau Batu Putih, sepatutnya apa yang berlaku di Sudan itu harus dijadikan sebagai satu bagaimana orang lain boleh merebut tanah mereka walaupun kita dah beli. Itu gambaran yang saya cuba tonjolkan, kerana syarikat Petronas sudah pun beroperasi di Sudan selama lebih 20 tahun, dan ia beroperasi di tanah sendiri. Dia beli daripada kerajaan dulu, tapi apabila berlaku peralihan kuasa, jadi mereka sudah mengatakan tanah itu milik Sudan, nak rampas. Mana boleh begitu. Yang kita harapkan agar pimpinan di Petronas kental semangatnya dan terus berjuang untuk menegakkan hak kebenaran kita. Satu benda lagi yang agak merunsingkan saya apabila saya mendapat kiriman secara banyak rupanya syarikat-syarikat milik negara kita, bukan milik negara kita, milik orang kita, yang akhirnya memindahkan syarikat mereka ke luar negara. Mereka mencipta kekayaan di bumi kita ini. Sebagai contoh, AirAsia, dia kini memindahkan pusat operasinya di Indonesia dengan mempunyai pekerja, jumlah menyediakan peluang pekerjaan sejumlah 8,000 orang. Yang dapat peluangnya adalah warga negara Indonesia. Tapi AirAsia memulakan perniagaannya di negara kita. Kemudian syarikat Grab. Grab ini yang semua orang tahulah, syarikat Grab ini macam taksi lah, saudara, Grab. Dan kini ibu pejabat Grab di Singapura, dan ia mempunyai jumlah pekerja sejumlah 6,000 orang. Bukan warga kita, warga Singapura. Kemudian syarikat YTL Construction yang mendapat begitu banyak projek, kontrak. Saya YTL Corporation kini telah pun merubah syarikat operasinya dalam bidang main water business, itu dan pembekalan air di England, dan menggaji ataupun memberi peluang pekerjaan kepada 6,000 rakyat British. Kita tak dapat apa. Mereka mula beroperasi di Malaysia, dah kaya raya, pindah ke negeri lain. Begitu juga dengan Eco World Berhad.
sebuah syarikat konglomerat bahagian hartanah. Banyak dia membangunkan dan sebagainya, kita beri peluang. Tetapi hari ini sudah pun memindahkan perniagaan utamanya di Eropah, di UK, di Australia, dan memberi peluang menyediakan peluang pekerjaan sejumlah 10,000 orang. Begitu juga dengan syarikat Liberty Shipping. Itu sebuah perkapalan Liberty yang mempunyai 8 kapal tangki minyak. Dulu mendapat kontrak dengan Petronas. Jadi dia kapal itu kini syarikatnya beroperasi di Singapura, menyediakan peluang pekerjaan kepada rakyat Singapura, jumlahnya sejumlah 900 orang. Ini catatan yang saya terima, saudara. Begitu juga Genting Highland. Mula perniagaannya di Genting. Kita bagi dia satu bukit. Hari ini setelah berada di Singapura, mereka membuat tak silap saya di Pulau Sentosa dan Genting pula hari ini sudah menyediakan peluang pekerjaan sejumlah untuk 14,000 orang warga Singapura. Dan banyak lagi rupanya syarikat-syarikat yang telah pun memindahkan operasi syarikat mereka daripada negara kita ke negara luar. Bila mereka memindahkan operasi itu ke Indonesia, ke Thailand, ke Vietnam, ke Singapura, ke England dan sebagainya, maka mereka menyediakan peluang pekerjaan untuk rakyat negara tersebut. Kita masih lagi terus dalam keadaan yang berada dalam kemelut kehidupan untuk mencari pekerjaan. Inilah untuk nasib kita. Jadi sebab itu saya mengharapkan agar pimpinan negara lebih berhati-hati untuk masa akan datang. Lebih berhati-hati untuk masa akan datang, melihat, menilai syarikat yang benar-benar punya jati diri, yang cintakan tanah air kita. Saudara, sebab saya khawatirlah bila tengok dapat laporan-laporan begitu. Jadi semua syarikat-syarikat yang saya sebutkan tadi adalah syarikat bukan Bumi Putra punya, bukan milik Bumi Putra. Mereka mendapat peluang di negara kita. Tetapi bila dah maju, mengalihkan syarikatnya ke luar negara. Hasil yang mereka tuai. Sebab itu dulu saya katakan bahawa mereka memunggah hasil kekayaan negara. Sebab itu Pandora Paper ni perlu dibincangkan juga. Apakah mereka juga ada yang melakukan tindakan sedemikian. Ini peralihan syarikat ke negara luar juga. Apa macam Pandora jugalah, saudara. Ada kaya-kaya pindah ke sana. Macam YTL, Genting. Kadang-kadang saya melihat, tujuan saya melontarkan pandangan ini supaya pimpinan lebih sedar bahawa orang kata anak sendiri itu perlulah dijaga. Kalau kita ambil anak angkat ke anak orang ke, ini sekadar hanya untuk sesuatu waktu saja. Mereka bermanja dengan kita sementara saja. Bila dah kaya raya, mereka akan meninggalkan kita. Jadi kita harus mencari jalan, mencari upaya agar pimpinan negara mengutamakan. Kalau ada kontrak-kontrak yang baik, itu beri pada anak-anak tempatan. Kita pun sekarang ni dah ramai anak-anak watan kita yang berkelayakan. Saudara Mak Zaki Wan Abdullah dah kerajaan Bingai, Bangang. Saya tak boleh nak kata apalah. Bukan mereka pindah itu. Bagi saya tidak melihat hanya kerana kerajaan. Bagi saya kesetiaan. Balam waktu kita susah, sepatutnya sama-sama susah lah. Memanglah saya bersetuju dengan pandangan saudara tadi bahawa saudara Mak Zaki, saya bersetuju pandangan saudara bila mereka melihat bahawa keadaan kestabilan politik tidak menentu. Tetapi bagaimanapun, dalam keadaan kecelaruan macam mana pun, orang kata hujan emas negeri orang, biarlah hujan lembing di negeri sendiri. Kita harus berjuang membangunkan negara kita. Cuma yang saya lontarkan ini kekesalan kerana syarikat-syarikat itu bukan milik anak perbumi kita, ia milik orang lain. Jadi berhati-hatilah. Sebab itu saya haraplah agar kita lebih berhati-hati di masa akan datang. Dan hari ini saya sebenar-benarnya saya tunggulah juga, sebab katanya pengumuman penting daripada seorang Perdana Menteri. Jadi saya nampak yang Amat Berhormat Datuk Seri Ismail Sabri juga seolah mengulangi bagaimana apa yang dilakukan oleh pimpinan terdahulu, Perdana Menteri terdahulu. Rakyat tunggu dengan penuh harapan, sebab bukan selalu Perdana Menteri nak muncul di kaca TV, muncul di media arus perdana, memberi kenyataan dan sebagainya. Kita mengharapkan sesuatu yang molek untuk rakyat. Sebab dah berapa lama beliau dah jadi Perdana Menteri, dah sebulan lebih, ya. Rupa-rupanya hanya sekadar mengumumkan penarikan
kawalan rentas negeri. Saya rasa kalau itulah yang nak diumumkan, saya rasa Khairi Jamaluddin boleh buat pengumuman, Isyamuddin Tun Hussein On juga boleh buat pengumuman. Jadi saya sebenarnya tadi hampa lah, sebab tak ada pun. Betul, rakyat sekali seronok kerana boleh rentas negeri, bolehlah jumpa ibu bapa di kampung. Itu satu hal, tapi nak balik jumpa ibu bapa di kampung macam mana kalau kantongnya kering? Ini satu juga, saudara jangan lupa, harga minyak naik, kos kehidupan naik. Nak balik kampung, bila balik kampung jangan menyusahkan orang tua di kampung, mereka sudah semakin susah. Tapi kalaulah diumumkan dengan rentas negeri, kerajaan melihat bahawa pembukaan perniagaan boleh dengan bermula. Jadi sekarang bersama-samalah kita membangunkan negara kita. Bahawa dengan ini kerajaan dalam pemulihan ekonomi, kerajaan menyediakan A, B, C, D. Itulah sepatutnya sebagai seorang Perdana Menteri yang ditunggu oleh rakyat. Saya berharap masa akan datang Yang Amat Perdana Menteri lebih melihat kepada kepentingan ramai, kepentingan rakyat. Rakyat sekarang ni tengah susah. Yang Amat, bukan saya nak kritik you, bukan saya rasa tak betul. Saya tidak betul, baik. Jadi hasrat Yang Amat bahawa rentas negeri sudah ditiadakan. Alhamdulillah, kita menzahirkan syukur. Itu tandanya bahawa hari ini negara kita sudah semakin pulih daripada serangan virus corona. Walaupun virus corona masih ada lagi, dan artinya kita akan hidup dalam suasana bersama-sama dengan COVID-19. Tetapi kita dah pun menyediakan diri kita dengan suntikan vaksin. Alhamdulillah, tak ada masalah. Tetapi apa kita nak buat? Selepas negara dibuka pintu, apabila dah buka pintu, boleh balik kampung. Takkan nak balik kampung dengan tangan kosong. Takkan nak balik kampung dengan poket kosong. Saya tidak mengharapkan kerajaan bagi duit pada kita, tidak begitu. Sebab kita bukan warga peminta sedekah. Tetapi apa upaya untuk meningkatkan ekonomi. Dan ini sebab patutnya bermula. Saya mengharapkan tadi, pimpinan negara sebagai Perdana Menteri, beliau membuat pengumuman. Dengan ini kerajaan ingin menyatakan bermula daripada rentas negeri yang dah boleh dilakukan mulai besok. Jadi mulai besok maka saya ingin melihat kegiatan ekonomi kita ini berjalan seperti biasa. Dan untuk itu bagi mereka yang nak memulakan perniagaan, untuk memulihkan kembali ekonomi ini, pihak Kementerian Kewangan saya dah berbincang akan kita sediakan. Ini 1, 2, 3, 4. Itulah pengumuman seorang Perdana Menteri. Bukan hanya sekadar nak umum bahawa dah okey vaksin. Tapi nak bagi tahulah, kalau kawasan-kawasan mana yang masih ada lagi PKP, PKD, masih ada lagi perintah larangan, itu tak boleh lah. Itu bukan label Perdana Menteri. Saya mengharapkan, agak sebab saya kata pegawai-pegawai di Kementerian di Jabatan Perdana Menteri, di PMO ni, nak suruh sesuatu untuk Yang Amat Perdana Menteri berucap tu, biarlah sesuatu yang betul-betul bernilai. Sebab ini bukan senang. Kita nak mengambil masa 1 jam, setengah jam seorang Perdana Menteri berkomunikasi dengan rakyat. Komunikasi dengan rakyat biarlah sesuatu yang baik. Bukan saya tidak niat berlihat berhasrat untuk mengkritik saja, tetapi bagi saya memberi pandangan. Sebab kali ini dah kali ketiga Yang Amat muncul. Kali pertama berucap diunggah, kita dengar apa pula Yang Amat kita ni. Sebab beliau tidak menghayatinya. Kali kedua pula tu bila beliau membentangkan rancangan Malaysia ke-12. Kita nak tunggu apa peruntukan, apa dia punya dan sebagainya, apakah dihayati, corak macam mana. Ini rejim dia, beliau sebagai Perdana Menteri. This is the era of Yang Amat Datuk Ismail Sabri. He is the Prime Minister. Dia adalah Perdana Menteri Malaysia. Jadi kita mengharapkan apa yang akan dibawa, ke mana, arah mana negara ini mau dibawa oleh beliau. Dan sekarang ini bila rentas negeri sudah pun terlaksana, boleh. So takkan kosong begitu saja. Apakah hanya sekarang PKP itu seorang Perdana Menteri mengucap? Apakah nak bagi tahu kalau masuk kawasan yang ada larangan itu tak boleh, masih dikenakan lagi? Itu bukan label Perdana Menteri. Jadi saya haraplah teman-teman yang berada di Jabatan Perdana Menteri hayati lebih dahulu. Fikir, ini yang nak berucap ni bos aku ni. Ini bos kita ni adalah Perdana Menteri. Ungkapan Perdana Menteri biarlah sesuatu yang molek-molek. Ini akhirnya rakyat kecewa. Saya tidak mahu lagi kita melihat bila ada pengumuman. Sebab bila perutusan ataupun bicara seorang Perdana Menteri itu diwawarkan sehari 2 hari. Sebab rakyat pun berhenti. Rakyat ternanti-nanti jam 3 petang tadi nak dengar. Saya pun nak dengar.
Sebab sahabat kita, kawan kita. Tapi adakah pengumuman itu hanya sekadar boleh retas negeri? Ini bagi Khairy Jamaluddin lah, Menteri Kesihatan. Ataupun bagi Perdana Syamuddin. Bukan seorang Perdana Menteri yang nak umumkan benda begitu. Ataupun bab pengumuman. Dengan ini, contohlah saya kata, kumpulan Wan Sebenar bekerja. Saya nak jelaskan sekali lagi bahawa kumpulan Wan Sebenar bekerja akan melangsaikan apa yang dijanjikan. Inilah yang rakyat nak tunggu. Sebab barulah ada kehidupan. Hanya sekadar boleh rentas negeri tanpa kehidupan, tak ada serinya Yang Amat Berhormat Perdana Menteri Datuk Seri Ismail Sabri. I'm telling you. Saya bukan nak marah pun, tidaklah juga. Ini kekecewaan saya lah. Saya harap supaya masa-masa akan datang, agar pengumuman daripada seorang Perdana Menteri itu benar-benar bernilai. Tak payah cakap, buat kerja. Sebab besok Parlimen bersidang. Dan kita tahulah, harapan kita bila Parlimen bersidang, impian kita agar saudara Samnaho Subrivian PM tangkap basah. Tangkap basah lah maksudnya tu. Tangkap muat je janji UMNO. Jangan saudara jangan kata janji UMNO tidak. Memang benar saya kata Yang Amat Perdana Menteri mewakili UMNO. Sebab saya kata kalau sesuatu berlaku, macam mana yang terpalit pada UMNO? Kita mengharapkan, saya akan mendukung beliau sebagai Perdana Menteri. Tak ada masalah. Tapi kalau tak betul, kita cakap tak betul. Mana boleh kita, sekarang bukan zamannya untuk kita enggih. Saya tidak bersetuju untuk diri saya. Yes, Yang Amat Berhormat. Betul Yang Amat Berhormat. Cantik Yang Amat Berhormat. Itu bukan masanya lagi. Sekarang adalah masa untuk kita critical thinking. Yang Amat okey tadi. Yang ini tak okey. Sebab apa yang rakyat tunggu? Itu yang saya harus lontarkan. Sebab saya terima kiriman daripada Lydia Kurtz. Dia kata, Assalamualaikum tu. Ini Lydia Kurtz ni, dia kata dia adalah salah seorang daripada rakyat Sabah dan juga antara ramai lagi rupanya rakyat Semenanjung yang bekerja di Semenanjung. Ini cerita serius sebenarnya. Sebab dia kata saya mewakili sahabat-sahabat saya dari Sabah dan Sarawak mohon pertolongan agar diwawarkan permasalahan mereka. Itu rupanya sudah 3 tahun. Kami tak dapat balik ke kampung berjumpa dengan keluarga di kampung. Semuanya kerana urusan kad pengenalan kami. Kami dari Sabah dan Sarawak, kad pengenalan kami tiada huruf H. Tak ada huruf H katanya. Ramai pemegang MyCard maupun MyPR yang tak ada huruf H dalam IC yang dikeluarkan di negeri Sabah dan juga Sarawak. Jadi ada beberapa orang sahabatnya yang pernah cuba untuk pulang dan bertempah tiket pergi ke airport. Tapi tak diizinkan oleh immigration untuk keluar. Kerana bila berada di lapangan terbang, katanya, dia kata lepas ini tiket dah habislah, burn lah tiket tu. Tapi tak dapat balik kerana tidak ada huruf H. Saya pun tak tahu huruf H macam mana. Sejauh mana kita punya kad pengenalan kita katanya tidak ada huruf H. H tu apa dia tu ya? Yang kita tahu nombor aja dah. Tapi tak tahulah saya. Jadi saya mengharapkan agar teman-teman tak ada sini pun tak ada pula huruf H. Macam mana? Apa maksud huruf H itu? Dia kata tak ada huruf H. Jadi tak boleh. Jadi sila perhatikan, rupanya ramai warga kita dari Sabah dan Sarawak yang bekerja di Semenanjung tak dapat pulang kerana ada masalah dalam kad pengenalan. Jadi perkara ini perlulah dilihat ya saudara. Kemudian saya juga melihat pandangan daripada Saudara Muhammad Yazid Abdul Razak. Muhammad Yazid ni dia buat kiriman lah. Dia kata Azmin Ali bertanding di Sepang, Zaidah bertanding di Pandan, Datuk Seri Ibrahim bertanding di Pematang Pau, KJ bertanding di Port Dickson, Aflin Syauqin Parlimen Bandar Tun Razak, Tan Sri Anwar Musa Putrajaya. Bagi saya bantai korang lah. Kau nak bertanding mana pun bertanding lah, tak ada masalah pun. Cuma yang saya melihat bahawa sekarang ini semua orang bercakap soal pilihan raya umum. Artinya Yang Amat Perdana Menteri harus meredakan keadaan. Jika tidak, pemikiran rakyat tertumpu pada pilihan raya umum. Jadi kalau pilihan raya umum ni, ini yang saya khawatir. Dari lama kita izinkan rakyat memikir soal PRU, ia akan mengundang tsunami. Ini yang maksud saya. Akhirnya apa yang disuarakan oleh Saudara Azman Man. Kata Saudara Azman Man, Parti UMNO ni memang terbaik. Cuma masalahnya setengah pemimpinnya yang gila kuasa dan ada pula yang menjadi pengkhianat. Sepatutnya orang macam ini wajib dipecat. Kerana gilakan kuasa dan jawatan menakkan jawatan tubuh parti itu parti ini. Itu kata Saudara Azman Man. Saya bersetuju dengan pandangan beliau.
Jadi Yang Amat Berhormat perlu menyantuni masalah ini. Saya melihat masalah kepimpinan negara. Dan beliau ada naik Presiden UMNO. Satu jawatannya agak tinggi dalam parti. Saudara Apple Epai, dia kata ada orang kata kes Pandora Paper ini saja nak dijadikan isu betul, dia kata. Tapi kenapa kes ini tak dapat dibahaskan dalam parlimen? Jadi kita mengharapkan isu tentang Pandora Papers ini, dia bukan sekadar satu isu. Ia bukan diwujudkan sengaja dilontarkan, tidak. Ia sesuatu yang serius. Di saat negara kita menghadapi masalah kewangan yang kritikal. Kerana bila kita dengar ungkapan-ungkapan dari pemimpin negara mengatakan bahawa kantung kita semakin menipis dan besar kemungkinan dalam bajet akan datang Kementerian Kewangan terpaksa menaikkan tahap untuk pinjaman kita, kebiasaannya 55% daripada KDNK kepada 65%. It is very serious. Jadi rupanya kerana wang-wang milik negara ataupun milik warga negara kita dalam negara kita ni dipunggah keluar. Macam saya katakan semalam, dalam badan kita ni ada darah. Darah itu dikeluarkan daripada badan kita. Teruslah kita dalam keadaan yang sukar. Ini keadaannya. Jadi kita harap kalau boleh Pandora Paper ini speaker, yang betul dia orang rakyat, sepatutnya izinkanlah pembentangan. Yang Amat Perdana Menteri sepatutnya campur tangan dalam masalah ini. Nak biar kita let's go once and for all. Kita bincangkan sehabis-habisnya. Siapa yang bersalah, bersalahlah. Ini bukan masa tu nak jaga hati orang ini, nak jaga hati orang ini. Tak. Ini masanya untuk kita kembali menyelesaikan satu masalah yang melanda negara kita ini, yang tersimpan sekian lama, yang menjadi barah kepada negara kita ini. It's a time for us to dislodge everything. Satu masa untuk kita menguraikan satu persatu supaya benda itu tidak akan berulang lagi. Kalaulah ada usaha ke arah itu dan wang-wang yang berada dalam negara ini, kita jumpalah orang yang terdedah dalam Pandora Paper ini. Okey, sejauh mana benar kamu punya wang banyak ini? Kalau dia kata aku ada 1 bilion, sila bawa balik ke negara kita. Kita tak akan kacau pun. Nah, jadi kalau itu wang kembali ke negara kita ni, mana darah masuk balik dalam badan kita, barulah badan kita sihat, barulah ekonomi negara kita kembali sihat. Sekarang ni ekonomi negara kita ni kurus kering, darahnya disedut, dibawa keluar. Ini masalahnya. Yang saya melihat apa yang dilontarkan, apa yang disuarakan oleh Ketua Pemangkang. Banyak orang kata saya puji Anwar Ibrahim. Tidak. Beliau sebagai Ketua Pemangkang, beliau berperanan. Dan beliau melontarkan, dia mahu supaya Pandora Paper ini dibincangkan. Let's discuss it. Sebab kita tidak mahu melihat pemimpin mengkhianati negara. Kita tidak mahu adanya pemimpin mengkhianati rakyat. Jadi benda ini perlu dibincangkan. Perbincangan tidak semestinya menjatuhkan hukuman. Bincang, okey, dapat senarai berapa ramai. Sebab pimpinan negara kita ni jumlahnya kita yang kelima di antara seluruh dunia ni, yang kelima banyaknya usahawan-usahawan ataupun mereka yang hartawan-hartawan, bilioner kita ni memunggah wang ke luar negara. This is a problem. Jadi minta supaya dia bawa balik duit tu ke negara kita. Apa masalahnya? Jadi saya harapkan supaya besok parlimen mengizinkan. Saya haraplah agar Yang Amat Perdana Menteri campur tangan dalam hal ini. This is your regime, this is your time sebagai Perdana Menteri, supaya beliau dilihat sebagai seorang Perdana Menteri yang punya wawasan, yang mau membersihkan negara kita daripada segala kebejatan yang berlaku. Saya tengok dia kata, Saudara Ramli Yaakob, dia kata, salam Datuk, saya mengikuti siaran Datuk semalam yang turut menyentuh tentang Pulau Batu Putih. Itu Pedra Branca, yang berada antara Pengerang, Johor dan Changi, Singapura. Dia kata sebenarnya pulau tersebut cuma hamparan batu dengan rumah api saja. Benar. Tidak ada masalah. Benar. Saudara lihatlah bagaimana berlaku di Sudan. Tanah yang Petronas Kedah beli pun mereka nak rampas. Dan sebab mereka mengatakan kedaulatan negara kita, mungkin pembelian itu ada masalah dan sebagainya, kita tak tahu. Tetapi apa yang berlaku di Pulau Batu Putih ini sebenarnya kita mengikut bacaan saya, ada laporan mengatakan di bawah dasar Pulau Batu Putih itu adalah mempunyai simpanan khazanah bumi yang cukup bernilai. Bukan hanya sekadar rumah api, jangan kita tengok space saja. Yang kedua, paling utama adalah kedaulatan. Jadi kedaulatan kita tak boleh diserahkan begitu saja. Kita kehilangan Singapura.
Okey, sebab politik Singapura yang dimenangi oleh Pak Lee Kuan Yew waktu itu, dia menang pilihan raya Singapura, dia pun dia tarik diri keluar daripada Malaysia. Walaupun pulau itu kita kenal Singapura sebagai pulau Temasek. Dan apakah kita akan hilang satu demi satu? Kalau kita dah hilang Pulau Temasek, kita hilang pula Pulau Batu Putih, nanti kita hilang pula Pulau Pisang, nanti kita hilang pula Pulau Pinang, nanti kita hilang pula Pulau Sembilan, nanti kita hilang lagi banyak pulau-pulau, dan akhirnya besok kita hilang Langkawi. Bagaimana pula di Sabah, bagaimana di Sarawak? Ini perlu dikawal sebagai satu sovereignty ataupun satu kedaulatan bumi kita ini. Kita negara yang merdeka. Ini masalah yang saya lihat kadang-kadang orang tak melihat secara mendalam. Kenapa kita harus memperjuangkan? Dan saya heran kenapa Tun Dr. Mahathir, waktu beliau menjadi Perdana Menteri kali kedua, dia boleh minta supaya, saya tak kata dia minta lah, boleh pimpinan menyepikan dan biarkanlah isu Pulau Batu Putih ini. Sedangkan para pengkaji, para ahli sejarawan telah pun bekerja keras pergi ke London, menggali segala bukti-bukti nyata yang ada dalam stadium, ada di museum di kota London, dan ini tidak jadikan alasan untuk kita menuntut semula. Itu masalahnya, Saudara Ramli. Saya minta maaf, saya harus memberi penjelasan kenapa Pulau Batu Putih itu bagi saya penting demi kedaulatan bangsa kita. Kita adalah bangsa yang cita damai. Ini saya nak jelaskan sebab Ernie ini dia kadang-kadang dia tak berapa faham. Dia kata, Datuk, dia kata tak perlulah. Dia kata saya memperlihatkan sokongan kepada Parti Keadilan. Jadi dia kata tak sirik-sirik lagi ke dengan 22 bulan. Sokong PKR tu maknanya sokong DAP. Saya nak bagi tahu pada Ernie bahawa bukan niat saya mewawarkan. Saya nak bagi tahu, memberi peringatan kepada warga kita bahawa keadaan hari ini, kalau pimpinan kita masih lagi dalam keadaan mewujudkan pelbagai persepsi yang negatif. Apa yang berlaku di Melaka, apa berlaku di Perak, apa berlaku di Johor, apa yang berlaku di Kedah, maka suka tak suka rakyat akan lebih percaya kepada PKR. Saya melihat bahawa sekarang ni, saya bagi tahu, bukan saya nak mewawarkan, saya memberi peringatan. Kalau pimpinan tidak berhati-hati, UMNO tidak berhati-hati, maka kita akan tersungkur. Dan jangan lupa saudara, sebab dulu mereka mengalahkan kita atas tiket Parti Keadilan. Semua yang bertanding, sama ada daripada PBM ke, sama ada daripada Amanah ke, sama ada daripada DAP ke, sama ada daripada Parti Keadilan sendiri pun, mereka bertanding di bawah satu logo, itu sambut lambangnya adalah lambang keadilan. Ini keadaan saya perlu menjelaskan. Saya bukan memuja, tidak. Dan saya menceritakan apa yang saya tahu. Saya dah bagi tahu bahawa sekarang ini macam Datuk Seri Anwar Ibrahim, saya bukan kata lembut dengan dia, tidak. Saya bukan makna saya memuja beliau, tidak. Saya memberitahu bahawa this is kita punya saingan. So kalau kita tak kenal pesaing kita tak tahu di mana kelemahan dia. Jadi macam mana nak kita berlawan dalam pilihan yang akan datang? Saya menimbulkan kesedaran ini. Saya minta saudara ni faham maksud saya. Saya tetap sebagai warga UMNO. Saya orang UMNO. Saya tidak mahu melihat parti kita ini tumbang kali kedua. Sebab itu saya marah apabila saya melihat apa-apa sahaja yang berlaku yang boleh membuatkan parti UMNO ini tergugat. Saya akan jadi marah hanya kerana percaturan mereka. Saudara Jamal Hashim, dia kata sekarang ni Melaka sekarang ni adalah contoh yang terang lagi bersuluh tentang perjuangan UMNO sebenarnya. Dia kata sebab perjuangan UMNO bukanlah perjuangan pemimpinnya. Pimpinan UMNO katanya adalah tidak untuk agama, bangsa dan negara. Sedangkan UMNO perjuangannya adalah untuk agama, bangsa dan negara. Tetapi pimpinannya semakin luntur. Jadi dia kata bila ada masalah kita jadikan DAP itu sebagai sasaran. Kita pun belasah. Jadi bila nak mendapat kesokongan, kita balik dengan DAP. Bila dapat kuasa, kita belasah balik. Bagi saya itu bukan begitu, Saudara Jamal Hashim. Bukan waktu kita tersepit kita jadi DAP, tidak. Saya tidak bersetuju. Jadi mungkin yang ramai tidak sedar bahawa pilihan raya wajib diadakan bila sesuah negeri itu membubarkan Dewan Negerinya. Ini kena adakan. Suka tak suka kena ada. Dan hari ini pula sudah 89% golongan yang dewasa yang boleh mengundi. Malahan dari segi keseluruhannya sejumlah 64% population kita ni yang telah lengkap divaksin. Jadi sewajarnya pilihan raya diadakan. Tak ada sebab. Jadi pilihan raya negeri Melaka kena adakan. Tidak ada keperluan untuk mewujudkan darurat dan sebagainya. Ini perlu diadakan.
Dalam keadaan begitu, banyak orang bertanya apakah UMNO akan bertanding bersama dengan Muafakat Nasional lah, dengan Perikatan Nasional lah. Saya nak bagi tahu terus terang bahawa UMNO akan harus bagaimana yang disarankan oleh Yang Berhormat Presiden parti kita. Dia kata bahawa UMNO ni bersikap sebagai anak jantan lah, bertanding solo, tak perlu lagi. There is no body, tak payah nak pujuk, tak payah nak wujud itu, tak payah nak wujud, tak payah. Saya nak bagi tahu terus terang, sebab ada orang, saya bila baca begitu macam peja timbalan Presiden PBM, dia kata sebenarnya ini antara hubungan Prestasi Publik Bersatu dengan UMNO ini hanya satu dua orang aja. Jadi besar kemungkinan dia masih yakin bahawa boleh ada wujud kerjasama antara UMNO dengan PBM. Saya kata better forget about it. Ini bukan kehendak Presiden UMNO. Ini bukan kehendak timbalan Presiden UMNO. Ini bukan kehendak naib Presiden UMNO. Ini kehendak warga UMNO di peringkat akar umbi yang tak boleh lagi, sebab kita dah kenal siapa kamu dalam PBM. Jadi tak payahlah nak buat itu, nak buat ini, kata bahawa saya ni baik dengan pemimpin. Anda baik, itu masalah anda. Tetapi warga UMNO tidak boleh menerima. Put a full stop, let us fight. Bila ada pilihan raya, bertanding. Ini satu hal lagi ni. Sebab itu saya kata bayang-bayang politik bayang-bayang tsunami sudah datang apabila campur tangan orang ketiga pula. Pas. Ni saya nak bagi tahu pada Zawawi ni. Saya minta maaf lah. Terus terang saya katakan, UMNO bukan anak sundal yang semua orang boleh acukan. Aku boleh jadi apa ni. Aku boleh buat begitu. UMNO ni ada mak bapaknya. UMNO ada dia punya akar umbinya. Yang bukan boleh kata, saya boleh santunkan UMNO supaya baik dengan PBM. No way. Tak payah anda nak keluarkan dalil lah. Sebab kita tahu dalil-dalil Pak Lebay ni hanya untuk kepentingan mereka saja. Hanya konon-konon nak jadi we are the kingmaker. Tak perlu. Jadi saya Zawawi ni tak payah cakap lah. Saya minta maaf lah. Saya nak ulangi sekali lagi. Saya nak bagi tahu bahawa UMNO bukan macam anak sundal yang siapa saja boleh buat. Siapa saja boleh mengacuhkan. UMNO ada maruah dia. UMNO yang ditumbangkan oleh PBM. Kita tahu. Kerana mereka mencipta kepelbagaian fitnah terhadap kita. Enough is enough. Tak payahlah kamu nak tunjuk lebay kamu. Tunjukkan ada dalilnya. Saya dah cakap berkali-kali. Zaman Nabi Adam sendiri pun. Dua anak pun dia tak boleh nak damaikan. Di tanah Arab. Antara Arab sama Arab pun tak boleh berdamai. Tak payah nak damaikan. Dalam politik hari ini, come what may. Siapa menang? Menang. UMNO tak pernah berasa sakit hati. Kita tak ada kata, kita marah sangat dengan ini kerana kita dikalah. Tidak. Kita mengambil iktibar bahawa bagaimana parti kita ditumbangkan. Dan kita tahu kehadiran PBM tidak lain dan tidak bukan adalah untuk membunuh UMNO. Jangan lupa yang itu. Jadi saudara Zawawi tak payahlah nak campur tangan. You jaga parti you sendiri. You all punya pemimpin berkelang kabut. Jadi tak payah nak campur aduk dengan orang. Sebab saya kadang-kadang bosan lah bila dengar ini. Jadi seolah UMNO ni boleh diacu. UMNO ni boleh begini. PBM kata UMNO ni tidak. Pemimpin UMNO je tak suka 2-3 orang. Yang lain suka. Ini ketetapan 145 bahagian, Bangang. Ini ketetapan ahli-ahli UMNO peringkat akar umbi. Ini juga ketetapan waktu Perhimpunan Agung UMNO. Ini bukan keputusan Zaid Hamidi. Ini bukan keputusan Tuan Mat Hassan. Ini bukan keputusan naib presiden. Ini bukan keputusan ketua pemuda, bukan ketua puteri, bukan ketua wanita. Ini keputusan ahli-ahli UMNO. Kami dah teruk kena fitnah. Cukuplah. Jadi anda nak tarik, nak bersama kita. Ini tak payah. Sekarang ni kita bertanding. Jadi sebab itu saya katakan tak payah. Jadi bila PAS cuba nak tunjuk baiklah. Anda pun bukan baik sangat. Kita pun tahu bagaimana anda menjalin hubungan dalam Muafakat Nasional. Akhirnya seolah-olah anda menipu kami. Menangis ahli-ahli PAS, menangis ahli-ahli UMNO peringkat akar umbi. Tapi bila anda dapat jawatan, senyap sepi. Bila anda ditawarkan itu ini, terus masuk dalam Perikatan Nasional tanpa berunding dengan kita yang kononnya boleh disatukan bersama. Sudahlah. Cukup, tak mau dah saya. Kita dah tak mau lagi untuk jatuh dalam lubang yang sama yang akan dipatuk oleh ular yang sama. Kalau seorang itu jatuh dalam lubang kena dipatuk oleh ular, itu mungkin dia tak tahu. Tapi kalau dia jatuh kali kedua, mungkin dia alpa. Tapi kalau jatuh kali ketiga, itu baral bengong namanya. Kita bukan warga bengong. Kita dah kenal siapa teman, siapa sahabat,
siapa musuh. Sebab itu Datuk Seri Presiden UMNO dia kata kita bertanding solo. Dan ini juga telah dilafazkan oleh Yang Berhormat Tengku Razali Hamzah. Dia kata UMNO elok bertanding secara solo. Enough is enough. Tarik sokongan. Sebab mereka dapat membaca macam mana pemikiran orang-orang yang mahu menjadikan UMNO ini sebagai batu loncatan. Saya minta maaf lah pada PAS ni. Tolonglah jangan nak buat kenyataan bukan-bukan. Saudara. Tak maaf tu. Naik angin sikit. Saya akan marah apabila orang cuba mengacu-acukan UMNO. Apabila orang cuba memperlekeh-lekehkan UMNO. Itu saya akan marah. Sekarang ni kita santun mereka. Kita hormat mereka. Kita hormat parti PKR, kita hormat parti DAP, kita hormat parti PAS, kita hormat parti APBM. Teruslah. Ini dalam musim orang kata dalam sistem demokrasi. Kita pun tahu bahawa masa mendatang ini pilihan raya akan datang bukan satu parti. Betul kata Presiden UMNO bahawa kita menghadapi banyak masalah akan datang apabila perpecahan di kalangan warga bangsa Melayu. Kebanyakan parti yang wujud sekarang ni sudah ada 11 parti yang kita akan berhadapan kalau musim pilihan raya akan datang. Tapi saya yakin bahawa UMNO ada akar umbinya. UMNO bukan parti togek. Togek ni tak ada akar umbi. Tidak ada akar yang memegang tubuh badannya. Kita tahu bahawa sekarang ni memang ada usaha yang dilakukan oleh Yang Mulia Tengku Razali untuk mengembalikan semula parti UMNO lama. Matlamatnya untuk menghidupkan kembali izm atau roh perjuangan UMNO yang tersasar, yang dilakukan oleh pimpinan, yang dirosakkan oleh pimpinan terdahulu juga. Kemudian tiba-tiba sekarang ni kononnya akan ditubuhkan satu lagi parti negara. Itu ciptaan katanya mungkin Azmin Ali dengan Zuraidah. Jangan lupa saudara, hari ini juga dilancarkan parti kuasa rakyat, iaitu abang kepada Perdana Menteri. Kita dengar tadi parti kuasa rakyat, kuasa rakyat. Ini apa benda ni? Pada zaman dulu-dulu tu ke dalam tu. Sebab beza macam saya ingat lagi lah. Tapi dulu pun kita ada juga parti rakyat. Lambangnya kepala lembu. Sekarang ni lambangnya penumbuk. Saya melihat bahawa parti macam ini tak lama. Tetapi ia akan menjadikan satu suasana politik yang bercelaru. Bila ramai sangat calon yang akan bertanding. Tapi saya yakin insya-Allah. Cuma saya mengharapkan agar warga UMNO lebih bersedia menghadapi cabaran. Sebab kita ada parti negara, parti kemudian mana? Ada parti kuasa rakyat. Parti kuasa rakyat ni dia PKR juga akronimnya. Parti kuasa rakyat PKR supaya konon-konon nak menyaingi parti keadilan pimpinan Datuk Seri Anwar Ibrahim. Kemudian ada parti pejuang. Jangan lupa saudara, pejuang pun ada tu. Kemudian kita ada parti Putra yang dipimpin oleh Datuk Ibrahim Ali. Ada pula Parti Peribumi Bersatu PBM yang saya katakan tadi. Kemudian ada Parti Keadilan. Ada Parti PAS. Ada Parti UMNO. Ada Parti Berjasa. Dan masih lagi sekarang ni dalam usaha untuk menubuhkan Parti Muda. Berapa banyak parti dah orang Melayu ni. Jadi ternyatalah sekarang ni apa yang kita lihat, mereka ni bila tak dapat jawatan maka tubuh parti baru. Apakah begitu? Apakah mereka benar-benar mahu menyantuni perjuangan bangsa? Kalau nak menyantuni perjuangan bangsa, wadahnya lah UMNO. Pemimpin kita boleh buang, tak ada masalah, masuk tanding. Sebab itu saya mahu diadakan satu islah kepimpinan dalam UMNO. Saya bersetuju usaha yang dilakukan oleh Yang Mulia Tengku Razali Hamzah untuk membangkitkan kembali UMNO yang telah tidur, UMNO yang telah dikomakan. Matlamatnya adalah untuk menyedarkan supaya jangan kita berada di dalam wadah parti yang akhirnya meletakkan wang ala segala-galanya. Jadi parti yang disogok, jawatan itu dibeli. Kita tidak mahu sesuatu jawatan itu boleh dibeli. Bila jawatan itu dibeli, maka akan ada jual beli tubuh badan pemimpin kepada parti tersebut. Apakah kita redha ada pemimpin kita yang jadi presiden ataupun timbalan presiden ataupun naib presiden yang boleh dijual beli hanya kerana untuk mendapatkan jawatan sanggup melompat? Kita tak mahu. Enough is enough. Bangsa kita bangsa yang bermaruah, martabat, maruah bangsa kita harus dipertahankan.
Sebab itu saya nak bagi tahu sekali lagi, UMNO ini wajib dipertahankan. Itu dah pula sebab dah ternyata kita ni banyak sangat parti sekarang ni. Ramai saya, bukan main-main. Mereka ini juga boleh mewujudkan tsunami politik. Kerana dah ramai jadi rakyat jadi bengong. Keyakinan tambah-tambah lagi, jangan lupa saya ada lebih kurang 56 juta pengundi baru yang akan didaftar secara otomatis. Sebab itu dapatan saya ada kawasan sampai 100,000 pengundi. Dan ini yang bahaya pada perjuangan politik bangsa akan datang. Apabila anak muda nanti kalau tidak disantuni mereka juga akan mula tak tahu ke mana. Jadi terpulang kepada pimpinan UMNO yang ada hari ini, is enough, sudah berhenti, jangan lagi leka. Dan tak usah layan orang nak kata bahawa kita boleh kerjasama dengan PBM, kita boleh kerjasama dengan pihak. Cukup, tak payahlah. Dan kita bagi tahu straight forward. Betul, ada negeri yang bersetuju nak menyantuni Muafakat Nasional. Selangor, Pahang, okey, teruskan, tak ada masalah. Tapi apa artinya bila saya dengar kalau Muafakat Nasional nak menyantuni di Pahang, tiba-tiba di Cameron Highland mereka membedakan kursi awal-awal. Kursi parlimen akan bertanding bersatu. Kursi Dewan Negeri pas. Habis mana nak buang daripada UMNO ni? Apakah mereka ikhlas? Apakah mereka jujur untuk menyantuni satu persahabatan? Bila-bila kursi di Cameron Highland dia jadi rebutan. Sedangkan saudara Ramli, Tuan Ramli begitu baik menyantuni warganya. Warga Putra ini asli tiba-tiba pas nak bertanding situ. Bersatu pula nak ambil tempat situ. Ini sudah saya katakan, mereka datang tak ada lain, tak bukan hanya untuk merampas tempat kita. Enough is enough. Bagi kita hari ini, suka tak suka, UMNO mesti berlayar secara sendirian. Apa sahaja pun badai yang mendatang, bahtera UMNO tetap kita sum-sum bersama. Kita jumpa lagi malam esok. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam.